Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Okay. So kita terus straight kepada tujuan hari ni. Okay. Tujuan video ni diadakan adalah untuk memberitahu kamu lebih mendalam tentang PBL. PBL tu adalah Project Based Learning. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil pembelajaran berasaskan projek. Okay. Kita tengok maksud dulu PBL ni apa ya. Okay. So ianya adalah pendekatan pedagogi yang merangsang kemahiran abad ke-21 murid-murid. Okay, maksudnya ianya salah satu cara. Pedagogi ni adalah cara mengajar seorang guru. Okay, jadi bagaimana cara kami mengajar, yang boleh merangsang kemahiran abad 21. Maksudnya yang boleh menimbulkan, yang boleh mengeluarkan kemahiran kamu, terutama abad 21 ni lah. Okay, antara contoh-contoh kemahiran abad 21 adalah pemikiran secara kritis. Pemikiran kritis ni adalah kamu dapat memikirkan benda tu, membuat pertimbangan baik ataupun buruk sesuatu perkara tu. Tak adalah kamu main ambil bila orang cakap kamu terima je. Tak, kamu kena pertimbangkan dahulu, tengok betul ke apa dia cakap, baik ke buruk. Okay, and then selain itu pemikiran kritis juga, kamu akan berfikir secara mendalam, tak terima benda tu bulat-bulat. Okay, kamu akan kaji dulu. Lepas tu kamu ada hujah-hujah kamu sendiri. Okay, untuk menyokong ataupun tak nak sokong pendapat orang itu. And then kamu boleh memberi alasan lah kepada sesuatu pendapat. Okay, itu pemikiran kritis. Right? Okay, kemudian kamu juga boleh berfikir kemahiran abad 21 ni adalah juga nak rangsang pemikiran kreatif kamu. Okay, cara kamu berfikir secara kreatif, lain daripada orang lain. Cara kamu menghasilkan bahan-bahan projek. Okay, bahan-bahan projek yang kamu gunakan juga berlainan. Okay, tak guna barang yang sedia ada, secara kreatif. Okay, selain itu, kemahiran abad 21 ni juga memupuk dia lebih kepada kolaboratif. Okay, maksud kolaboratif ni ialah kamu akan bekerja bukan seorang-seorang. Kamu akan bekerja lebih daripada 2 orang. Maksud saya 3 atau selebihnya. Okay, dalam kumpulan kolaboratif yang mana akan memupuk, kamu akan meningkatkan komunikasi kamu. Bagaimana kamu nak komunikasi sesama ahli kumpulan. Kita tak nak kerja yang seorang-seorang tu. Kita nak tengok bagaimana kamu communicate each other. Okay, and then juga kemahiran 21 selain itu adalah bagaimana cara-cara kamu mendapatkan maklumat, informasi melalui teknologi yang sedia ada dan menggunakan media-media yang dah ada dalam teknologi. Apa benda tu? Right, tak apa. Dengar dulu. Okay. And then selain itu juga kemahiran abad 21 inilah nak menonjolkan kepimpinan kamu. Bagaimana cara kamu memimpin ahli-ahli dalam kumpulan kamu. Okay. And then kemahiran sosial. Sosial tu ialah kita bercakap, kita beremosi antara kawan kita. And then daya usaha, flexibility kamu. Kamu ni boleh tak dibawa berbincang ataupun tak boleh, fleksibel tak. Okay. And then produktif, menghasilkan sesuatu yang berguna lah. Okay, itu kemahiran abad 21. And then kita sambung. Ia adalah pendekatan jangka masa panjang yang meraihkan kebolehan, kemahiran berfikir serta bakat murid. Ianya bukannya benda yang kita siapkan. Hari ni saya bagi arahan, esok dah siap. Hari ni saya bagi arahan, petang dah siap. Contoh, bukan. Ianya satu jangka masa yang panjang. Kita akan buat projek ni, okay, PBL ni mungkin akan ambil masa lebih daripada sebulan. Right? Mungkin dalam masa 4 ke 8 minggu macam tu. Okay. Jadi stay tune Okay. So seterusnya, kalau kamu tengok slide yang seterusnya, sekejap Okay, PBL yang pertama, berteraskan kurikulum teras dan pelbagai disiplin. Okay, maknanya apa yang kita nak buat kejap lagi ni, projek yang kita nak buat ni mesti berdasarkan kurikulum. Maksudnya berdasarkan apa yang kita dah belajar. Contoh kemahiran-kemahiran yang kita belajar dalam bahasa Inggeris, kemahiran apa? Listening, speaking, reading, writing, okay, language art, grammar, semua tu. Okay.
Jadi jangan lari daripada benda lain lah. Maknanya kita kena berpandukan kepada apa yang patut kamu dapat sepanjang kurikulum kamu belajar lah. Okay, kan kadang saya kata setiap hari, kalau setiap kali ada kelas, saya akan kata objektif pelajaran kita hari ini adalah itu adalah kurikulum kamu. Maknanya, okay, so kita akan tengok nanti. Alright, nombor 2, libatkan pelajar dalam usaha berterusan dari semasa ke semasa. Benda ni tak boleh setengah jalan, tak boleh mula-mula je. Kita kena ongoing proses. Kita akan buat daripada awal sampai akhir bersama-sama. Okay. And then ketiga, melibatkan pelajar dalam membuat keputusan. Jadi saya hanya akan membimbing kamu, alright, tapi kamu yang akan putuskan, kamu yang akan membuat keputusan atas setiap apa yang projek yang akan atas setiap proses yang terlibat dalam projek ni. Okey. Kemudian keempat, bersifat kolaboratif, maksudnya kena kerjasama antara kumpulan 3 atau lebih, okey, orang. And then sekejap. Yang kelima, mempunyai hubungan dunia nyata yang jelas. Maksudnya projek kamu ni mesti berkaitan dengan isu-isu semasa yang berlaku dalam dunia kita. Saya tak nak dalam dunia khayalan awak. Bukannya cerita pasal kartun, buat projek tentang kartun ke apa, tak. Okay? Tapi mesti isunya, tajuk projek awak tu, okay, persoalannya mesti berkaitan dengan dunia kita sekarang ni. Lebih-lebih lagi dunia kita sekarang. Okay? Masalah-masalah yang wujud dalam dunia kita ni ke. Right? Okay. Yang keenam, menggunakan penilaian yang sistematik. Maksudnya saya tak akan nilai awak hanya berdasarkan hasil akhir barang yang awak buat. Saya akan nilai daripada awal sepanjang proses. Daripada awal kita punya minggu pertama, proses pertama, sehinggalah ke akhirnya. Bukannya awak hantar barang baru saya tengok nilai macam tu, tak. Saya akan nilai daripada mula penglibatan awak dan ahli kumpulan sehingga akhir. Okay. Right, kemudian okay, ini juga adalah okay, kita tengok apa dia 6 dia punya ciri-ciri apa ni PBL ni. Okay, yang pertama, membina soalan utama. Membentuk soalan bersifat provokatif, terbuka dan berkaitan dengan apa yang perlu dipelajari oleh murid. Memberi tujuan dan cabaran. Okay, PBL ni first kali yang kita kena fikir adalah soalan. Soalan utama yang kita kena fikir. Apa masalah yang kita nak masalah yang ada. Okay, tak apa. Right, kemudian tak faham tak apa, dengar dulu. Kemudian suara dan pilihan murid. Murid menentukan tajuk, soalan utama, sumber dan produk yang akan dihasilkan yang bermakna kepada mereka. Jadi awak yang akan tentukan tajuk, awak yang akan tentukan soalan. Okay, soalan membawa kepada soalan tu adalah masalah. Okay, kemudian sumber dan produk yang akan kamu gunakan. Right? And then kemahiran abad ke-21, murid bekerja secara kolaboratif, saya dah kata tadi, berkomunikasi dan menjana pemikiran kritis dan kreatif dalam situasi yang sebenar. Okay. Murid berpeluang meningkatkan kemahiran 4C melalui penilaian kendiri. 4C ni apa? Okay. Communication, collaboration, critical thinking and also creativity. Itu 4C. Okay. So communication cerita tadi lah, macam mana awak berkomunikasi dalam memberi idea, memberi pendapat, dalam bersoal jawab, okay, dan juga dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Kemudian C yang kedua, collaboration. Okay, awak bekerja bersama, right, untuk mencapai satu kata putus. Okay. And then critical thinking. Dan critical thinking tadi saya dah kata dah, berfikir dengan betul, berfikir dengan secara mendalam, membuat hujah, tu critical thinking lah. Okay, dan terakhir sekali creativity. Maknanya awak menggunakan cara baru untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Okay. And then seterusnya inquiry dan inovasi. Bimbing murid untuk membina lebih banyak soalan berdasar soalan utama, membuat hipotesis dan terbuka kepada idea dan perspektif baru. Okay. Alright, kemudian maklum balas dan semakan. Murid memberi pandangan berdasarkan exemplar dan rubrik untuk menambah baik hasil produk. Pandangan daripada pakar juga digalakkan. Dan last sekali, pembentangan produk. Murid membentangkan produk dan membuat refleksi terhadap produk kepada audien yang autentik, yang asli lah, yang asal awak punya, bukan awak ambil daripada orang lain. Okay. Jadi mungkin ada beberapa kat situ yang awak memang tak faham, bahasanya agak mungkin sukar untuk awak faham. Tak apa. Okay.
kita akan sama-sama lah go through benda ni, right? Okay, so 6 langkah ni tadi lebih kurang sama macam tadi lah jadual yang saya tunjuk tadi. Yang pertama, mulakan dengan soalan penting. Kamu tanya diri kamu sendiri, apa yang kita tertanya, apa soalan yang, apa permasalahan yang kita nak fikir tentang dalam dunia ni. Okay, dalam dunia ni macam besar je bunyi dia. Okay, tak apa, sabar. Yang kedua, reka plan untuk projek. Okay, kamu akan draft apa agaknya. Plan ni macam simple-simple je dulu, apa yang kamu nak buat. Okay, and then ketiga, kita kena buat jadual. Okay, jadual ni adalah minggu pertama apa nak buat, minggu kedua apa, minggu ketiga apa, sampai akhir sekali minggu evaluasi, minggu saya akan nilai kamu. Okay, kemudian keempat, memantau kemajuan pelajar dan projek. Okay, yang itu setiap minggu kita akan sentiasa berkomunikasi. Okay, saya akan tengok, saya akan bimbing awak setakat mana projek awak dah sampai mana, ada masalah ke tidak. Okay, and then menilai hasilnya. Okay, lepas tu kamu akan buat pembentangan, right? Sama ada kamu nak bentang secara video. Bentang ni banyak cara. Okay, janji awak kena bentang. And then keenam, menilaikan pengalaman awak. Okay, saya itu tanggungjawab saya. Menilai itu juga bukan tanggungjawab saya saja. Maksudnya nilaikan pengalaman ni, awak kena ceritakan apa refleksi, apa hasil yang awak dapat sepanjang proses pembuatan project based learning ni. Apa yang awak dapat, apa nilai-nilai yang awak dapat, apa masalah yang awak hadapi, apa kekuatan dia, apa kelemahan dia. Okay, alright. Okay, slide kita dah habis. Jadi PBL ni, okay, sebenarnya tak adalah susah, insyaAllah tak susah sangat. Okay, kita akan cuba, lagipun ini projek pertama kita sama-sama buat. Okay, tapi saya lebih kepada membimbing. Okay, yang betul-betul buat, buat ni memang awak dan ahli kumpulan. Okay, saya hanya membimbing sahaja supaya awak berada di landasan yang betul. Okay, kemudian okay, ada banyak hasil projek, ada banyak. Okay, awak boleh buat sama ada buku scrap, ataupun awak nak buat laporan, ataupun awak nak buat video, and then ataupun persembahan multimedia. Persembahan multimedia ni contohnya macam PowerPoint, okay, atau apa-apa sahaja awak rasa yang bersesuaian projek tu. Kadang ada orang nak buat poster lah, ada orang nak buat permainan digital ke. Okay, dia banyak cara untuk awak hasilkan projek tu. Banyak contoh-contoh projek PBL. Okay, hasil projek ni awak yang sendiri tentukan. Awak dan ahli kumpulan yang tentukan, bukan saya. Saya takkan kata, okay, kita semua akan buat buku scrap. Tak. Okay, jadi itu terpulang kepada awak. Okay, so okay, saya harap kamu bersedia dan jangan takut, jangan tarik diri. Okay, kita sama-sama melayarinya. Okay, insyaAllah kita boleh buat. Okay, alright.